Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 1 akan membentangkan hasil tugasan secara berkumpulan yang bertajuk Penghayatan Rukun Negara dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi di UTHM. Terdapat 3 objektif yang akan kami tekankan dalam tugasan ini. Yang pertama, kami ingin mengenal pasti sejauh mana mahasiswa dan mahasiswi di UTHM mempraktik dan menghayati prinsip-prinsip rukun negara. Yang kedua, kami ingin mengkaji peratusan mahasiswa dan mahasiswi yang mengamalkan serta membudayakan prinsip-prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian. Dan yang ketiga, kami ingin mengenal pasti cara terbaik untuk para mahasiswa dan mahasiswi menghayati prinsip-prinsip rukun negara dalam diri masing-masing. Seterusnya, matlamat kajian ini dijalankan kerana kami ingin menggalakkan mahasiswa dan mahasiswi lebih cakna dalam menghayati rukun negara dan kami ingin membentuk perpaduan dan keharmonian kaum dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi di UTHM. Kajian literasi. Poin yang pertama, penerapan nilai murni yang semakin berkurangan. Penerapan nilai murni yang sering dilupakan sejak di alam remaja lagi. Jika nilai murni ini tidak diwarnai kembali, bagaimana kita akan memperoleh rakan-rakan yang baik? Persoalannya, apakah yang menyebabkan nilai murni seseorang individu semakin terhakis? Ini disebabkan dengan pembangunan yang pesat dan peredaran zaman yang semakin canggih. Banyak budaya luar sana dimasukkan ke dalam negara kita, menyebabkan mahasiswa dan mahasiswi lebih cenderung mengikuti budaya luar yang lebih trending berbanding budaya kita yang lama. Oleh itu, masalah ini perlu diatasi bermula di akar umbi, iaitu sejak di usia muda lagi. Antara langkah yang boleh diambil ialah dengan menghayati prinsip-prinsip rukun negara. Poin yang kedua, undang-undang yang dibuat kian dipinggirkan. Undang-undang yang dibuat ini kian dipinggirkan oleh segelintir individu yang tidak bertamadun. Tidakkah kita mahu institusi kita bebas dari masalah-masalah yang boleh menjatuhkan reputasi negara kita? Hal ini kerana mereka merasakan undang-undang ini merupakan satu bebanan kepada mereka. Individu ini juga hanya mementingkan diri sendiri sahaja sehingga mengabaikan keselamatan orang lain. Setiap undang-undang yang dibuat ini mempunyai tujuan yang tertentu. Walaupun biasanya bila orang melanggar undang-undang, mereka akan dihukum. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur dan meratakan manusia dan menyamaratakan hak-hak setiap individu. Oleh itu, antara langkah-langkah yang perlu dipraktikkan agar menjadi individu yang berguna ialah menghayati rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Yang terakhir, sistem pendidikan terdahulu tidak menitik beratkan mata pelajaran sejarah sebagai subjek teras. Golongan remaja yang tidak menyedari kepentingan sejarah silam tidak memiliki semangat patriotik. Generasi muda hari ini seolah-olah telah lupa untuk memelihara dan mengukuhkan perpaduan di kalangan masyarakat pelbagai etnik dan kaum seperti yang diwarisi di Malaysia. Generasi muda juga lupa tentang kesengsaraan dan perjuangan perit generasi terdahulu kerana kita tidak pernah mengalaminya. Perilaku anak-anak Malaysia yang berada di luar negara tergamak melemparkan kata-kata berupa nista yang memburukkan nama negara. Metodologi. Kami menggunakan 2 kaedah untuk kajian kami, iaitu temu bual dan borang soal selidik. Temu bual, kami memilih 2 wakil daripada MPP serta 5 pelajar UTHM yang dipilih secara rawak dan berlainan bangsa. Kaedah yang kedua ialah borang soal selidik dan kami menggunakan Google Form sebagai cara untuk mengetahui responden daripada mahasiswa dan mahasiswi di UTHM. Di dalam Google Form ini terdapat 3 bahagian, iaitu bahagian A, demografi responden. Bahagian B, mengkaji peratusan mahasiswa dan mahasiswi yang mengamalkan serta membudayakan prinsip-prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian. Bahagian C ialah cadangan atau langkah-langkah untuk menghayati prinsip-prinsip rukun negara. Di dalam Google Form ini kami menggunakan skala pengukuran jenis Likert, iaitu 1 hingga 5. Dapatan kajian hasil daripada kaedah temu bual yang pertama, responden menghafal prinsip rukun negara dan bersetuju bahawa rukun negara merupakan ideologi yang sangat baik dan bersepadu. Yang kedua, responden bersetuju bahawa penerapan rukun negara dari bangku sekolah dapat mencorakkan kepribadian mereka pada hari ini. Yang ketiga, mahasiswa universiti perlu mengambil inisiatif sendiri dengan mempraktikkan rukun negara dalam kehidupan seharian. Seterusnya adalah hasil daripada kaedah soal sidik bahagian A, iaitu demografi responden. Yang pertama adalah jantina responden, iaitu majoritinya adalah perempuan sebanyak 62.7%.
Seterusnya, umur responden iaitu kebanyakannya dari umur 21 hingga 23 tahun sebanyak 66.7%. Bangsa responden pula majoritinya adalah dari bangsa Melayu dan agama responden pula sebilangan besarnya adalah agama Islam iaitu 87.9%, dan akhir sekali majoriti fakulti adalah daripada FPTV sebanyak 33.3%. Seterusnya adalah kaedah soal sidik bahagian B. Soalan yang pertama, adakah anda tahu tentang prinsip rukun negara? Majoriti menjawab sangat setuju. Soalan kedua, adakah anda mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara? Majoriti menjawab sangat setuju dan setuju. Yang ketiga, adakah prinsip-prinsip rukun negara dapat mewujudkan sebuah negara yang rakyatnya bersatu padu? Segelintir daripada responden mengatakan tidak pasti dan sangat tidak setuju. Seterusnya, adakah prinsip-prinsip rukun negara dapat memperkukuhkan jati diri sebagai rakyat Malaysia? Kebanyakannya menjawab sangat setuju dan setuju. Yang kelima, adakah prinsip-prinsip rukun negara dapat menyatu padukan sebuah kaum? Sekumpulan kecil daripada responden menjawab tidak pasti. Pada bahagian C pula, iaitu melalui pendidikan mahasiswa dan mahasiswi dapat memahami dan menghayati prinsip-prinsip rukun negara. Kebanyakan daripada responden menjawab sangat setuju iaitu dengan 69.6%. Yang kedua, peranan media massa dalam menyiarkan iklan atau program yang memberikan kesedaran kepada penonton tentang rukun negara. Sebilangannya besarnya mengatakan sangat setuju iaitu 64.7%. Yang ketiga, peranan universiti melalui program kenegaraan dapat menerapkan prinsip-prinsip rukun negara. Terdapat 1% daripada keseluruhan mengatakan tidak pasti. Yang keempat, mengadakan kempen kesedaran agar dapat memupuk sifat patriotik dalam diri seseorang. Sebilangan kecil yang menjawab tidak pasti. Dan akhir sekali, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak supaya menghayati prinsip-prinsip rukun negara. Majoriti mengatakan sangat setuju iaitu 68.6%. Slide pembincangan. Ringkasan kajian. Kajian kami dijalankan berdasarkan 3 objektif kajian dengan melalui soal selidik dan juga temu bual. Permasalahan kajian. Yang pertama adalah isu semasa di mana pergerakan kami agak terbatas disebabkan pandemik COVID-19. Justru itu kami menggunakan Google Form dan juga temu bual secara atas talian. Yang kedua adalah rangka soalan untuk memastikan responden faham kehendak soalan. Yang ketiga adalah pilihan calon bagi temu bual. Di sini kami memastikan tiada perkauman dari segi bangsa, agama, fakulti maupun jawatan. Yang keempat adalah cabaran. Kami menerima cabaran dari segi liputan internet lemah dan juga untuk memastikan responden memahami kehendak soalan. Cadangan kajian. Kami mencadangkan kajian ini dijalankan secara bersemuka agar pelajar dapat memberi pendedahan kepada responden. Pelajar juga dapat menjelaskan kehendak soalan kepada responden. Pelajar dapat menerima keterangan daripada responden secara terperinci. Kajian lain. Kami mencadangkan kajian lain dijalankan dengan menggunakan tajuk kefahaman kedudukan raja, sistem politik negara dan UTSM, negara demokrasi. Sekolah, okey. Rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos tahun 1970 susulan daripada peristiwa 13 Mei 1969 yang melemahkan hubungan antara kaum. Okey, semangat penghayatan rukun negara harus diterapkan supaya mahasiswa dan mahasiswi dapat sebarkan semangat ini lebih jauh kepada masyarakat di dalam negara kita Malaysia. Kita haruslah menghargai kesejahteraan dan kedamaian negara kita yang telah kita capai bersama pada hari ini. Maka, dengan penghayatan yang kukuh dalam diri mahasiswa dan mahasiswi UTSM, tidak heran bahawa warga UTSM akan menjadi contoh dan tauladan kepada universiti-universiti di negara kita Malaysia. Sekian itu sahaja. Rakyat Malaysia dapat bersama-sama berusaha untuk memajukan Malaysia tanpa mengira bangsa, agama dan juga budaya. Ia amatlah penting kerana tanpa rukun negara kita tidak akan mempunyai sifat taat setia ataupun sayangkan ataupun cintakan negara kita. Melahirkan sikap toleransi sesama sendiri dan cinta akan negara kita. Ia mendapat membina sesuatu masyarakat yang harmoni dan memelihara satu cara hidup yang demokratik. Dapat mengekalkan keamanan dan kemakmuran di negara kita. Rukun negara merupakan tonggak utama dalam mengekalkan keharmonian di dalam Malaysia. Sebagai sebuah negara yang mempunyai berbilang bangsa yang sangat terkenal di pada mata dunia.
Selain itu, mahasiswa juga perlu giat aktif dalam aktiviti pencampuran bangsa untuk mencapai aspirasi negara.